Guys, hari ini kita mula pada ayat yang ke-63. Mungkin kita nak sambung sikit kot dekat balik ke ayat 62 tu tentang kesombongan iblis tu. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang lalu kita melalui ayat berkaitan dengan kisah Adam dan Iblis, dan apa kaitannya dengan kita. Allah menjelaskan ataupun menerangkan bagaimana syaitan yang kita perlu anggap sebagai musuh, dan dia sudah pun memusuhi kita, keturunannya ini sudah pun memusuhi kita zaman berzaman. Dan ianya bermula daripada sejak arahan sujud kepada Adam. Wa qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina. Dan surah ini suratul Isra, tumpuannya kepada Bani Israel, dan begitulah sikap dan perangai Bani Israel zaman berzaman. Dia merasa dia lebih dari orang lain. Dia merasa dialah bangsa yang terpilih, kan, the chosen one. Itulah naratif yang dipercaya sejak dulu. Memang benar Allah angkat mereka, faddalna alal alamin, ataupun faddalahum alal alamin. Allah mengangkat mereka berbanding kaum-kaum yang lain. Namun bukan bermaksud mengangkat itu menjadi dia lebih mulia, tapi mengangkat ataupun meninggikan itu dalam bentuk ada tanggungjawab, memikul tanggungjawab dengan bangsa pertama yang menerima kitab daripada Tuhan. So kerana dia bangsa pertama menerima kitab, maka dia perlu tunjukkan, dia perlu menjadi model kepada yang lain. Kalau kita tengok sejak Nabi Adam, dinyatakan dalam surah Baqarah bermula ayat 46. 40. Ya Bani Israel al-kuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa aufu bi'ahdi ufi bi'ahdikum wa iyaya farhabun. Dan Allah juga nyatakan wa anni faddaltukum 'alal alamin. I preferred you over the world, ataupun I preferred you over others, berbanding yang lain. Aku tinggikan engkau, faddaltukum 'alal alamin, berbanding dengan kaum-kaum puak yang lain. Ini memang Allah nyatakan, tapi kerana bila diangkat begitu, mereka jadi sombong.
mereka jadi sombong sebab dia salah faham terhadap kurniaan, pujian mungkin, atau ujian dari Allah. Ujian ketinggian, ujian lebih berbanding yang lain. Nah, sepatutnya bila kita lebih, kita akan lebih terbuka untuk membantu yang lain berbanding kita jadi eksklusif, hanya untuk puak-puak kita sahaja. Dan ini penyakit warisan zaman berzaman. Kalau tengok susunan surah Baqarah tu, ayat 40 bermulanya kisah Bani Israel. Setelah kita lalui, bermula ayat 30, kisah Nabi Adam. Ayat 30 kan kisah Nabi Adam, ayat 40 bermula kisah Bani Israel. Apa yang kita boleh nampak dan belajar? Sejak zaman Nabi Adam, sampailah sebelum Nabi Yakub. Sampai sebelum Nabi Yakub, selepas Nabi Yakub tu yang terakhir lah kot. Kerana anak-anak dia tu yang digelar sebagai Bani Israel. Dari sejak zaman Nabi Adam sampailah ke Nabi Yakub, sebelum tu Nabi Ishak, Nabi Ibrahim. Setiap Nabi dan Rasul ini ditugaskan untuk kaum-kaum tertentu. Setiap Nabi dan Rasul ini ditugaskan untuk berdakwah kepada kaum-kaum tertentu. Dan yang menjadi center of attention ialah individu. Kalau Nabi Nuh, dialah center of attention. Nabi Idris, dialah center of attention. Nabi Shu'aib, dialah center of attention. Nabi Adam, dialah center of attention. So Allah bagi wahyu pada Nabi, dia seorang-seorang dia yang pergi berdakwah kepada orang lain. Contoh Nabi Nuh 950 tahun, dia seorang-seorang. Setelah zaman itu, setelah zaman seorang Rasul yang datang, Allah tukar. Punca dakwah itu bukan hanya datang dari satu orang, tetapi kali ini Allah tukar punca dakwah, punca hidayah itu datang dari satu bangsa. Dan dalam banyak-banyak bangsa Allah pilih Bani Israel. Dalam banyak-banyak bangsa Allah pilih Bani Israel. Dan Bani Israel ni punyalah bangsa dia dipilih menjadi center of attention, center of religion. Maka Allah granted untuk mereka dikurniakan Nabi dan Rasul setiap generasi. Setiap generasi agar bangsa ini kekal atas jalan hidayah. Oh, rupanya yang berlaku sebaliknya. Nabi dan Rasul ini bukan sahaja dikritik oleh bangsa ini, tapi Nabi dan Rasul mereka dibunuh. Dan untuk Nabi yang terakhir, Allah tidak spesifik center of attention itu hanya pada batang tubuh Nabi. Allah tidak spesifik center of attention itu hanya pada masyarakat Arab, bangsa Arab. Tapi Allah buka kepada seluruh manusia. Seluruh manusia. Dan Nabi yang terakhir ini, untuk yang terakhir ini, bila Allah buat semacam itu, setiap individu boleh menjadi sumber dakwah, sumber hidayah kepada yang lain.
sumber hidayah kepada yang lain. So dia tak ada lagi dalam bentuk inni faddaltukum 'alal 'alamin, tidak. Cuma ada beberapa ketika Allah sebut, contoh ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kelebihan itu pun kerana orang lelaki menepati dua prinsip. Prinsip pertama, dia boleh diharap, tempat bergantung. Qawwam, dia teguh. Prinsip kedua, dia sediakan keperluan, nafkah. Kan, wa bima anfaqu min amwalihim. Dia sediakan nafkah dari harta dia, dari harta dia. Bila lelaki buat begitu, bila suami buat begitu, barulah dia layak untuk dapat privilege. Apa dia? Fassalihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Barulah dia layak dapat privilege isteri yang salihah, fassalihat qanitat, taat, hafizatul lil ghaibi, jaga diri sewaktu dia sorang-sorang, bima hafizallah, seperti mana Allah menjaga dia. Ini dia dambakan ketaatan isteri, tapi dia sendiri tidak qawwam dan dia tidak bagi nafkah. So basically dia tak ada yang lebih berbanding yang lain, tak, sama. Sama. Untuk akhir zaman ni sama. Tak ada yang lebih, tak ada yang kurang. Dan Allah tidak nyatakan dia beragama dan lebih mulia berbanding yang lain. Tak. Itu standard penilaian yang Allah guna. Bukan cara kita memandang, oh dia Muslim, dia lebih mulia daripada yang kafir. Oh tidak, bukan begitu. Kerana ciri-ciri itu, dasar dia adalah ni, asjudu liman khalaqta tina. Patutkah aku sujud kepada makhluk yang engkau jadikan dari tanah? Lalu ayat 62, qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alai. Dia berkata lagi, ara'aitaka, inikah hadzal ladzi ara'aitaka, khabarkanlah kepada aku, apa pendapatmu? Dia tanya Tuhan, dia tanya Allah, apa pendapatmu? Hadzal ladzi karramta alai. Ini yang kau muliakan berbanding aku. La in akhartani, kalau engkau beri aku tempoh ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Kalau engkau beri aku tempoh sehingga hari kiamat, la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Aku akan pancing dan sesatkan zuriat keturunannya kecuali sedikit. So sebenarnya iblis, kalau ikut ayat ini, dia bukan saja berdendam dengan Adam. Dan minggu lepas kita sebut dia juga berdendam dengan anak cucu dia setiap generasi. Bukan hanya itu. Dia sebenarnya nak buktikan pada Allah yang pilihan Allah tu salah. So dia bukan saja berdendam dengan Adam, bukan saja berdendam dengan anak cucu keturunan Adam. Dia sebenarnya ada grudge dengan Allah. Ini yang kau pilih. Kau bagi aku tempoh, aku buktikan. Yang diorang ni hopeless. Qala adhhab
Allah berfirman kepada iblis, keluar, pergi. Faman tabi'aka minhum, siapa yang mengikutmu? Siapa yang mengikutmu? Faman tabi'aka minhum, fa inna jahannama jazaukum jazaa'un mawfura. Sungguh Jahannam itu adalah balasan buatmu dan balasan itu memadai. Jazaukum jazaa'an mawfura, balasan Jahannam dan balasan itu memadai, mencukupi, mawfur. Allah tidak kata dalam bentuk aku akan azab. Tak. Allah cuma kata Allah sediakan neraka yang layak untuk kamu dapat azab. Neraka yang cukup azab bagimu. Allah tak kata aku akan azab. Lau azibuhu azaban. Tak, bukan begitu bentuk ayat dia. Kemudian Allah kata apa lagi? Wastafziz man istata'ta. Wastafziz man istata'ta. Dan pujuklah. Dan pujuklah. Wastafziz ni akinna yakni Isra 49. Wastafziz man istata'ta 63. Dan hasutlah siapa yang kamu sanggup, wastafziz man istata'ta minhum bisautika, dengan suaramu, wa ajlib alaihim, dan kerahlah penyokongmu, bikhailika, yang berkuda, wa rajilika, yang berjalan kaki. Fasyarikhum, dan campurilah mereka, fil amwal, dalam urusan harta, wal aulad, dan anak-anak, wa'idhum, dan taburlah janji. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura, dan tiada yang dijanjikan oleh syaitan itu melainkan tipu daya. Ayat ni dari siapa kepada siapa? Ayat ni dari Allah kepada iblis, kepada iblis. Ini Allah Subhanahu wa taala arahkan iblis untuk buat. Atau Allah Subhanahu wa taala reveal apa rancangan iblis. Sebab dia perlu ada alasan yang kukuh, bukti yang kukuh untuk melayakkan dia dapat azab dekat Jahannam. Kalau Allah tak reveal apa yang dalam hati iblis, kita tahu tak gerak kerja dia? Tak tahu sampai sudah. Dan sekarang Allah reveal apa yang dia nak buat. Apa yang dia nak buat? Wastafziz. Apa maksud fazaza? Istafazza. Istafziz. Allah beritahu strategi iblis tu. Istafziz. Asal perkataan fazaza yang bermaksud ganggu, melemahkan, menakutkan. Ganggu, melemahkan atau menakutkan dengan menggunakan bahasa. Dan dia adalah attempt, percubaan untuk menggerakkan seseorang, menggoyangnya, cuba membuat seseorang tu goyang dari pegangan dia. Kan macam kalau kita nak buat Kak Syida goyang lah misal kata. Akak pakai baju hitam macam hari ni berkabung ke apa? Atau akak ada Syiah ke macam mana?
Hitam putih mentang-mentang nak pergi berjalan lepas ni. Dia punya cantik lain macam. Kan perkataan-perkataan tu kita tidak kenakan sebarang tindakan fizikal. Tapi hanya dengan perkataan kita, hati kita boleh terusik. Dan itu yang iblis guna, itu yang syaitan guna. Hanya dengan perkataan. Dan perkataan itu selalunya kita kata apa? Apa yang bermain di fikiran. Tu, benda tu. Itulah syaitan. Dia gunakan perkataan-perkataan. Dan perkataan yang digunakan tidak bombastik. Perkataan yang simple, ringkas dan kita faham. Sehingga hati kita terusik. Terusik. Dan istafziz pula digunakan untuk kambing. Gambarannya seperti kambing yang baru lahir. Kambing baru lahir ni kan dia terhuyung hayang. So, maksudnya kamu gelincirkanlah mereka. Kamu gelincirkanlah mereka. Kambing yang sedang terhuyung hayang semacam itu, kalau disepak kaki dia jatuh. Kita pula dengan tak faham Qurannya, dengan ibadahnya tak tentu hala. Dan sekarang syaitan kiri kanan depan belakang atas bawah cuba ganggu. Memanglah. Yang kes terbaru apa? Puteri Balqis. Orang kata dia aibkan bapa dia. Dan kalau dia tak cerita, kesianlah bapa dia tu bakal diminta bertanggungjawab di akhirat kelak. Itu lebih teruk. Sekurang-kurangnya bila dia diambil tindakan sekarang, dia boleh ada possibility untuk timbul kesedaran dan bertaubat. Daripada dia dibebaskan, dilepaskan macam tu tanpa diambil sebarang tindakan, dia akan rasa aku selamat. So, wastafziz man istata'ta. Menariknya tuan-puan. Allah letak perkataan man istata'ta. Siapa yang kamu mampu. Siapa yang kau sanggup. Dan terbukti dalam catatan sejarah, syaitan ada persona-persona, individu-individu yang syaitan tak sanggup untuk dekati. Contohnya Umar. Syaitan takkan bertembung dengan dia dalam satu lorong. Macam mana dia boleh firm hati dia macam tu? Tak termakan pujuk rayu syaitan. Tak terpakai strategi yang ini. Ya Allah kata manis tata'ta. Siapa yang kau sanggup? Rupanya ada orang yang syaitan tak sanggup buat. Jadi kita kenalah kenal pasti. Apa yang orang tu buat? Bagaimana tawakalnya dia, pemahaman dia, prinsip hidup dia. Dan Allah kata minhum, antara mereka. Bukan semua, tapi antara mereka. Bisautika, dengan suaramu. Dengan suaramu. Dan kalau kita tengok istafziz tu bermaksud gelincirkan kaki. Gelincirkan kaki. Allah titipkan kita doa Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana. Tetapkanlah kaki kami. So rupanya
Allah reveal apa yang iblis bakal buat pada kita, dan Allah nyatakan juga bagaimana nak mengatasinya. Allah tidak biarkan kita sorang-sorang. Allah ajar kita bagaimana nak atasinya. Kalau istafziz itu umpama anak kambing yang lemah tak terdaya, senang nak tergelincir, surah Ali Imran, doa itu adalah untuk menetapkan, mengukuhkan kaki-kaki kamu. Dan suara. So Allah cabar iblis untuk sesatkan anak Adam dengan suara dia. So kita kena kenal pasti suara syaitan ni, suara iblis. Dan ada pendapat yang dimaksudkan dengan saut ialah nyanyian. Ada pendapat yang dimaksudkan oleh saut adalah nyanyian. Maka bila ulama tu sebut tentang saut itu diartikan sebagai nyanyian, maka pendapat itu mengatakan nyanyian itu haram. Mujahid, salah seorang imam tafsir, menyatakan yang dimaksudkan ialah hiburan dan nyanyian yang membuatkan mereka terbuai dan lupa diri. Tapi saut bukan hanya terhad pada nyanyian. Boleh jadi saut ini adalah ungkapan-ungkapan apa sahaja pujuk rayu, ajakan yang menjauhkan dari Tuhan. Itulah saut. Apa sahaja suara-suara yang menjadikan kita semakin jauh dari Tuhan. Bisautika. Bukan hanya terhad pada nyanyian, lawak jenaka, puisi dan gurindam, pantun-pantun yang yang tak syariah compliance. Kan kata-kata yang memuji-muja manusia. Banyak je. Bisautika. Dan rupanya manusia ini diuji dengan suara. Sama ada kita nak mengikuti suara daripada suara syaitan ini, ataupun kita nak dengar suara dari Tuhan, kalamullah. So dia ada dua sumber berbeza. Kau nak mengikut saut ini ke? Bisautika? Ataupun kalamullah? Dan kedua-duanya memberi bekas sampai ke hati. Itu tentang wastafziz man istata'ta. Kemudian wa'ajlib alaihim bi khailika. Ajlib, kerahkan pada mereka, wa'ajlib alaihim jalaba, ajlib alaihim bi khailika, dengan tentera berkuda, warajilika, dan pasukan berjalan kaki. Bila sebut tentang tentera berkuda dan pasukan berjalan kaki, apa yang kita faham?
Tentera berkuda dan yang berjalan kaki. Tak, tentera. Berpasukan Kan Ustaz. tadi ulas sebelum ni, tentera tu apa? Berpasukan. Pasukan. So, kita sanggup nak sorang-sorang berhadapan dengan pasukan mereka ni? Atau kita perlu membina pasukan kita sendiri? So, sanggup tak kita kata, jangan sibuklah hal aku. Kau jaga tepi kain kau sudahlah. Kan itu masyarakat moden menuju ke arah itu. Dia tak nak orang sibuk pasal dia. Dia tak nak orang perhati, tak nak busybody. Sebab dia rasa dia boleh survive sorang-sorang. Sedangkan iblis dan syaitan datang dalam satu pasukan. Dia kata kubur masing-masing. Dan pasukan itu pula pasukan berkuda dan pasukan berjalan kaki. Dan ini adalah pasukan tentera. Dan tentera, pasukan ketenteraan, dia boleh berdiri atas disiplin yang sama. Disiplin yang sama. So, kita perlu menyaingi disiplin yang sama untuk menang sekurang-kurangnya. Mereka bukan sahaja ada disiplin, tapi mereka konsisten. Konsisten. Kalau kita pernah dengar tentang hadis azan yang syaitan berlari-lari sampai terkentut-kentut. Tapi lepas azan, adakah mereka berputus asa? Tak, pergi datang dekat. Sebelum itu sudah pun dihalau, datang lagi. Dihalau, datang lagi. Konsistensi. Konsisten. Ada lagi satu perkataan, persistent. Tidak mengalah, tidak putus asa. Konsisten dan persistent. Kalaulah kita begitu, sikap kita terhadap agama, konsisten, persisten, disiplin, dan semua ciri-ciri itu Allah nyatakan Allah suka. Sahabat pernah tanya Nabi, apa amalan yang baik, sikit dan konsisten? Sebab musuh kita buat benda yang sama. Apalagi tentang tentera. Mereka datang dalam bentuk wave, gelombang. Mereka datang ramai-ramai. Kalau dalam surah Fil, Allah datangkan contoh bagaimana Abraha itu boleh ditewaskan dengan menggunakan burung yang kecil. Dan burung itu datang ababil, berpasukan, berkelompok. Dan berkelompok tu datang dalam bentuk gelombang, wave. Sebagai perbandingan, satu ekor gajah bersamaan dengan berapa ribu ekor burung. Dan dia datang wave. Kita pula perlu, kalau kita duduk tepi pantai, pernah kira tak berapa kali ombak menghempas pantai? Kan tak pernah, kita tak pernah kira. Tapi cuba letak pancang. Berapa lama pancang tu boleh bertahan hempasan ombak
wave ni. Tak tahan. Kadang kita guna apa nama yang konkret untuk memecah ombak tu hanya bertahan 5-6 tahun. Dan cuba bayangkan serangan daripada syaitan dan iblis ibarat ombak yang datang tu bertali arus. Kita boleh survive ke? Ui, tak boleh. Tak boleh. Kita takkan boleh survive dengan apa yang Allah reveal tentang rancangan iblis ni. Dia nak pastikan la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ahtanikanna tu satu perkataan dijelaskan dalam ayat 64. Yang iblis kata aku akan pancing, sesatkan mereka ni. Cara dan teknik yang digunakan ayat 64. Dengan suara. Dan dia datang berpasukan. Pasukan berkuda dan berjalan kaki. Ustaz, tapi kita tak Ya. dengar suara iblis kan? Kita tak dengar suara syaitan tu. Tapi dia punya kesan tu dahsyatlah kan. Tapi itulah yang macam mana orang nak percaya sebab tak dengar suara kan. Suara tu hanya bisikan-bisikan. Jadi mudah sangatlah terpengaruh. Okey. Bila disebut suara, dia bukan hanya bermaksud kita kena dengar di telinga. Kan? Bukan hanya bermaksud dengar di telinga. Tapi dia juga dalam bentuk hati kita yang mendengar. Lintasan-lintasan hati. Suara-suara hati. Dan boleh jadi dia bukanlah apa nama basically dia impian dia ataupun target akhir dia hati. Tapi dia boleh jadikan tentera-tentera dia ni kan tentera dia ni syaitan. Tentera dia ni syaitan. Dan syaitan itu terdiri daripada jin dan manusia. Jin dan manusia. So, bila dia kerahkan tentera-tentera manusia dia, so ada manusia yang berkomunikasi kita dan kita dengar dekat telinga. Dan kita cepat terpengaruh dengan apa yang dia tawarkan. Yang orang kata, kita kena apa nama affirmative. Pernah dengar affirmative. Anda boleh. Kalau anda fikir anda boleh, anda boleh. Anda berkuasa, anda kuat. Anda lah yang menentukan. Wow, seronok betul. Dan kita pun percaya. Sebab bila kita buat, kita rasa, betul lah. Betul. Yalah betul. Rupanya salah. Salah. Afirmasi menyatakan yang kita boleh dan kita betul tak jauh beza dengan Qarun yang sebut ini semua daripada usahaku. Salah. So, yang menakutkan ialah tentera berkuda dan tentera berjalan kaki. Kita tak pernah melalui dan tak pernah terlibat dengan mana-mana peperangan. Lalu kita tak pernah dapat nak gambarkan macam mana kalau kita berhadapan dengan tentera berkuda dan tentera berjalan kaki. Kerana kita tak dapat nak gambarkan, maka kita
tak rasa tekanan. Kita tak rasa yang kita ni dalam a grave danger. Kita tak rasa kita ni dalam sangat bahaya. Melainkan kalau kita ada pengalaman masuk ke dalam medan perang seperti para sahabat. Allah takdirkan mereka berperang, perang Badar, perang Uhud. So bila dia baca ayat ni, syaitan, iblis dan syaitan datang dalam bentuk tentera berkuda. Wah, mereka akan dapat rasa intensity tu, weightage perkataan. Macam mana kalau orang tentera berkuda ni datang menderu, menyerbu. Lepas dia trample kita, dipijaknya barisan hadapan ni, maka tentera berpejalan kaki pula bawa tombak mungkin, bawa pedang mungkin, bawa panah mungkin. Setiap daripada mereka ni menjarah satu persatu. Bila kita sudah tewas, kenapa guna tentera berkuda dan tentera berjalan kaki? Untuk mematahkan pertahanan. Untuk mematahkan pertahanan. Kan ayat ni kita boleh lihat dalam bentuk sequence. Dia mula dengan suara, ajak, jemput, bisik. Kemudian dipatahkan pertahanan. Mula-mula kita duk dengar dan kita masih rasa, tak kot, ini hearsay je. Tak percaya. Tu masih ada benteng. Tapi bila benteng itu diceroboh, benteng itu terbuka, maka itulah masanya untuk wasyarikhum. Bercampur gaul. Aku bukan orang lain. Saya bukan alung, saya mau tolong. Aku bukan orang lain, aku kan kawan. Kau tak nampak selama ni aku bantu kau? Kan aku support family kau. Syarikhum, kata-kata pujuk rayu, pick up line, membuatkan hati kita benar-benar dibelai. Masyarikhum, dan perkongsian ini pada apa? Harta dan anak. Kita dah nampak dah dua item, harta anak. Harta anak ini ada perkongsian syarikat dengan syaitan. Jangan pernah rasa, aku okey, harta aku banyak, aku okey. No. Tak. Itulah yang dia attack. Harta dan anak. Harta dan anak. Harta dan anak. Harta dan pengaruh. Harta dan pengikut. Amwal wal aulad. Aulad selain daripada diartikan sebagai anak, dia juga sebagai orang bawah. Followers. Wasyarikhum. Kita buat status, tak ada orang like pun. Tu dah ada lah tu syarikat iblis tu. Syarikat syaitan and associate. Kan iblis sendirian bersyarikat dengan iblis. Amwal wal aulad. Cuba tengok, amwal Allah tidak guna singular. Segala bentuk harta. Betul. La'ah tanikana dalam bentuk mubalaghah. Sangat-sangat, sungguh-sungguh dibuat. Oh, by the way, kita pernah bersungguh-sungguh tak? Sungguh-sungguh minta bantuan. Sungguh-sungguh minta tolong. Tak, kita masih rasa, aku okey, aku selamat.
Syaitan tak mampu. Apa manistata'a tu kan? Manistata'a. Syaitan tak mampu dekati aku. Oh, tidak. Itulah yang dia paling suka. Fil amwal, apa jua jenis harta, wal aulad, apa jua jenis orang bawah, anak, keturunan. Dan beri janji. Wa'iduhum. Dan beri janji. Sekali ni je. Sekejap je. Sikit je lagi. So, tentang dua perkara ni. Harta dan anak. Tuan-puan, bila sepanjang kita hidup dan membesar ni, bila yang kita benar-benar serius belajar dan ambil tahu tentang pengurusan harta dan pengurusan pengaruh. Ada tak? Kan? Kita tak perlu buka statistik berapa ramai orang bankrupt di awal usia. Berapa ramai pekerja-pekerja muda yang bankrupt kerana tak dapat nak menguruskan kad kredit. Bila dia tak dapat uruskan keuangan, mudah untuk dia jadi orang yang terdesak. Bila kad kredit dah berhutang, dia bankrupt. Tapi nak guna duit, pinjam malung, terjebak dengan riba. Mencari peluang, terjebak dengan rasuah, tipu, ragut, curi. Berapa banyak tu? Hanya kerana tak tahu nak mengurus. Dan bila tak tahu nak mengurus, maka ada orang yang, kitalah terutamanya, sangat mudah diperdaya berkaitan dengan wang, dengan harta. Kan ada antara kita yang berjaya berniaga. Ada kedai, semakin maju, semakin terkenal. Tapi malangnya kerana kita tidak benar-benar kuasai sepak terajang fitnah perniagaan ni, maka kita tidak mengambil langkah-langkah proaktif. Kedai yang kita ada tu, kita tak pernah pun rasa nak memiliki, selama ni sewa. So, bila kedai kita sudah maju, maka tuan tanah sudah mengintai peluang. Dia naikkan sewa. Kita makin tertekan. Tahun pertama mungkin boleh naik sewa 200-300. Tahun kedua naik lagi. Bila kita tak dapat maintain sewa, maka tuan tanah kata, okey, saya nak ambil baliklah saya pergi kedai. Nganga kita. Kita sudah membina trust, kepercayaan pelanggan untuk kedai kita, dan akhirnya kita terpaksa bungkus. Nak mula balik tempat lain, kita kena mula dari bawah. Wasyarikhum fil amwal. Maka mulalah putus asa, kecewa, murung, menyalahkan takdir. Monopoli, kapitalis. Kan, berapa dalam pemahaman kita tentang apa? Instrumen keuangan. Wasyarikhum fil amwal. Tapi dua subjek ni tak menjadi prioriti pada kita. Malah, kalau dulu saya BSPM, dia ada 3 kelas.
kelas sains, kelas sastra, dan kelas perdagangan. Perdagangan dengan keuangan yang terakhir sekali tahu, pilihan terakhir. Kelas sastra yang tentang seni dan kejiwaan ni second class, kelas nombor 2. Yang utama apa? Sains. Allah tak sebut sains kat sini. Iblis tidak serang kita lalu situ. Dia tidak bersyarikat dengan kita. Tapi itu yang kita kejar. Itu yang kita nak skor. Masyarikhum fil amwali wal aulad. Wa'idhum. Dan lazimnya bila kita sebut tentang harta, apa yang kita nak adalah macam mana cara nak tambah harta. Tapi bukan dalam dimensi macam mana nak urus harta. Wasyarikhum fil amwali wal aulad. Wa'idhum, dan beri mereka janji. Iblis pernah janji dengan Adam, janji yang bulan bintang. Bulan bintang. Kalau kau makan buah ni, kau akan kekal di sini. Kalau kau makan buah ni, kau akan memiliki. Bukan itu yang iblis janji. Bukan itu yang kita meletakkan impian berkaitan dengan harta dan anak. Contoh, bidang hartanah. You kalau ada duit, you beli rumah sekian. Sudah sewakan. Kemudian beli lagi rumah kedua, sewakan. Beli lagi rumah ketiga, sewakan. Akhirnya bermula dengan harga sebuah rumah 30,000. Sekarang dia bertambah, semakin lama semakin mahal. Daripada harga 30,000 jadi 80,000, dari 150,000 jadi 200,000. Sekarang 1,200 square feet. Berapa harga rumah? 1,200 square feet. Berkurang 350 ke 400,000. Rumah 3 bilik, 2 bilik air. Syarikhum fil amwal wal aulad. Wa ma ya'iduhumus syaitanu illa ghurura. Kan dia janji masa depanmu akan terjamin. Kalau kau buat macam ni, kau rolling je macam ni, masa depan kau akan terjamin. Lalu orang pun buat. Beli satu rumah, beli dua rumah. Bila nak jual, dia markup. Orang selepasnya beli, bila nak jual, dia markup lagi. Akhirnya, rasa simpati kita pada orang lain akan berkurang. Kita akan lebih pentingkan diri berbanding kepentingan untuk menjadi satu pasukan. Syaitan dan iblis sedang guna teknik dan perintah. Asal kita satu pasukan, sekarang ni dia nak kita fikir, aku kena dapatkan untuk aku dulu sebelum orang lain. Maka kita menjadi individu-individu yang berasing. Dan selepas itu senanglah dia memporak-porandakan
diberi janji-janji, gula-gula. So bisikan-bisikan hati yang sebut tentang baik aku buat macam ni nanti senanglah hidup aku akan datang. Entah esok kita mati ke hidup kita pun tak tahu. Tapi kita masih berimpian, oh senang hidup akan datang. Itu yang menghantui setiap manusia. Janji syaitan, senang hidup akan datang. Tapi kita tak memikirkan hidup kita dekat akhirat nanti. Senang ke tak senang? Wa ma ya'iduhum syaitanu illa ghurura. Berapa panjang tu ayat 64? Panjang. Itu teknik. Dan 65. Inna ibadi. Ayat ni cukup berharga. Sesungguhnya hamba-hambaku. Laisa laka alaihim sultan. Tiada bagimu ke atas mereka sebarang kuasa. Ini bukan wilayah kekuasaanmu. Hambaku, engkau tak ada sebarang kuasa pada mereka. Tadi kita lihat bagaimana perit dahsyatnya nak berhadapan dengan teknik iblis dan syaitan. Tapi rupanya cara berhadapan dengan syaitan dan iblis ialah dengan menjadi hamba Allah. Simpelnya, simple je. Jadi hamba Allah. Wa kafa bi rabbika wakila. Dan memadai, cukuplah. Rabbmu, Tuhan engkau wahai Muhammad. Wakilah, menjadi wakil. Menjadi pelindung. Dan kalimah Rabb. Rabb ada berapa makna hari itu? Ingat lagi tak? Pemilik, pentadbir, yang menguruskan. Rabb ni bermaksud pemilik. Kemudian penguasa. Penguasa. Kemudian dia ni memastikan kita ni murabbi. Dia memastikan pertumbuhan. Kemudian dia qayyim. Dia memastikan kita terbela dan terpelihara. Dan dia juga Rabb ni bermaksud gifter. Dia yang memberi bentuk-bentuk nikmat. Segala macam dan jenis nikmat. Apa jua bentuk nikmat itu dia yang beri. So bila ada Rabb, dia ada Abdun. Dan cuba tengok susunan ayat ini. Inna ibadi wa kafa bi rabbika. Kedudukan hamba dan Tuhan itu cun-cun terletak pada kalimah kedua dalam dua-dua frasa ni. Inna ibadi laisa laka alaihim sultan. Engkau tiada kuasa terhadap hamba-Ku. So untuk jadi hamba, kita perlu wave, bertali arus. Kesungguhan menjadi hamba Tuhan. Allah tak pernah suruh kita, ibad. Hamba-hamba kan, hamba-hambaku. Ya, ini dalam bentuk pasukan juga ni. Ramai. Hamba-hambaku, inna ibadi.
Kemudian, Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka. So, settle tentang iblis dan syaitan. Tuhan kamulah yang menjalankan untuk kamu kapal-kapal di laut. Rabbukumul ladzi yusjilakumul fulka fil bahr. Tuhanmu lah yang menjalankan kapal-kapal di laut. Litabtaghu min fadli, supaya kamu boleh mencari rezeki, mencari limpah kurnianya. Innahu kana bikum rahima. Sungguh dia maha pengasih padamu. Sungguh dia maha pengasih padamu. Tiba-tiba tukar topik. Berlayar di laut. Apa kaitan dengan ayat sebelum? Berlayar di laut. So, aktiviti pelayaran ni, pertamanya kenapa manusia berlayar? Untuk cari rezeki, Ustaz. Cari rezeki kan? So, itu kaitannya dengan apa ke atas teknik syaitan tadi? Harta. Harta, amwal. Harta dan amwal. So, Allah mulakan, kau nak cari rezeki di laut, siapa yang bertanggungjawab untuk cari rezeki, untuk kamu dapat berlayar tu? Allah yang Allah. gerakkan angin semua. Allah, okey. So, sewaktu kita mencari rezeki, contoh berulang-alik Putrajaya ke Masjid Negara, naik kereta, adakah selama ni bila ditanya, atau bila kita memikirkan tentang tol lagi, jam lagi, kita letak penyerahan pada Tuhan? Atau kita rasa, oh itu usaha aku yang ulang-alik. Sepadang kita pergi ke sana kemari, kita letak tak? Ada tak ingatan kita pada Rabb? Ada tak ingatan kita pada Tuhanmu lah yang menjalankan kamu? Atau kita rasa, kita yang berjalan. Kan contohnya nak pergi Melaka kejap lagi. Adakah Tuhanmu yang menjalankan atau tak, ini keputusan saya. Allah nak benda ni terus berkesinambungan. Kerana Allah beri jaminan hamba-hamba Allah laisa laka alaihim sultan. Hamba-hamba Allah ini, iblis dan syaitan tiada kuasa untuk menyesatkan. Maka bila kita memandu, kita berlayar dengan ingatan pada Allah, didahulukan doa mungkin. Sepanjang jalan ingatan pada Allah kuat mungkin. Maka tak mungkinlah berlaku side mirror Porsche ditendang. Tak mungkin berlaku buli atas jalan. Tak mungkin berlaku Myvi di hon panjang sebab salah parking. Ingatan pada Allah. Innahu kana bikum rahimah. Kerana Allah kata, bila kamu terkena bahaya di laut, waktu tu baru kau ingat Allah. Tapi sewaktu kau tak ada kena apa-apa, seronok aja mandu, kau tak rasa pun yang Allah tu ada wujud perhati kau. Tak, kau buat semahumu. Bila Allah sebut tentang kenderaan, lihat saja orang atas kenderaan. Motor ke, kereta ke, bas ke, lori ke. Dia ada semacam, macam mana? Sikap kita berubah atas jalan raya. Totally berubah. Totally berubah. Sukar nak kawal marah, sukar nak kawal mulut.
Kita jadi individu yang berbeza, kita jadi tergesa-gesa, terburu-buru. Lebih-lebih lagi bila tak merancang perjalanan. Totally different. Dan Allah sebut tentang berlayar di laut. Kenapa Allah tak sebut kereta? Kalau sebut kereta, orang Arab pelik, kereta ni apa? Itu jam kereta belum ada. So bila sebut kapal, dia adalah kenderaan yang boleh meluncur, bergerak. So setiap kali kita jumpai ayat tentang Allah lah yang melayarkan kapal di laut, ingatan kita kepada bentuk kenderaan mekanikal yang boleh bergerak. So bila sebut kapal, boleh jadi kapal terbang, boleh jadi kereta, boleh jadi apa nama? Kereta api. So Allah nak kita sedar yang menggerakkan itu semua adalah Allah Subhanahu wa taala. Bukan enjin ke ustaz? Kan? Tak, sebab kita nak jadi hamba Allah. Allah lah yang menggerakkan semuanya. Innahu kana bikum rahimah. Wa idza massakumud durru, dan bila dia disentuh massa, disentuh ad-durru, bahaya. Fil bahri, di laut. Bila mereka disentuh bahaya di atas jalan, dhalla man tad'una illa iyyah. Pada waktu itu lenyaplah, dhalla, hilanglah, man tad'una illa iyyah. Hilanglah makhluk-makhluk yang kamu seru selain dari Allah. Kan bila berlaku aksiden kan kita panik. Kalau naik kapal terbang, bila lalu air pocket yang panjang, kapal terbang turun, iman kita naik. Itu otomatik tu. Kapal terbang turun, iman kita naik. Waktu itulah kita punya doa. Baru ingat Allah. Falamma najjakum, bila kami selamatkan. Najjakum ilal barri, bila mereka berjaya sampai ke darat. A'radtum. Ayat ni langsung tak ada gap. Allah tak kata begini tau. Falamma najjakum ilal barri fa'aradtum. Ataupun falamma najjakum ilal barri summa a'radtum. Dia tak ada di selangit perkataan fa ataupun summa yang menunjukkan gap masa. Selamatkan hari ini, besok dia berpaling. Tak. Selamat dia terus berpaling. Tak ada gap masa. Tuan-tuan pernah di lambung ombak, naik bot. Dia punya rasa tu lain macam. Saya pergi Sempurna hari itu tu, musim tengkujuh. Itu tu waktu tak ada hujan, tapi dia punya ombak tinggi. Lebih dari 2 meter. Itu pengalaman yang, dah lah kalau disuruh repeat tak nak. Ialah keliling air, dah lah kita tak pandai berenang. Nak bergantung harap pada life jacket, life kita terbang. Tapi itulah, lain lah.
kita perlu melalui juga pengalaman tu supaya boleh nampak ayat ni macam mana punya intense weightage ayat ni. Kita rasa, tak tahu lah. Itu jam. Oh, ingatan pada Allah je lah. Atas laut, bot kecil dan anda nak buang air. Mana dia tandas? Kat situ je lah. Owner bot jangan kata, lah, buang air dia tak apa. Ni air laut nanti kita cebok. Kita jirus pakai air laut. Sentuh je. Perjalanan 1.5 jam. Kalau orang Sabah nak pergi Filipin 5 jam. Tu yang geng-geng Abu Sayyaf nak datang ke Sabah 5 jam. Naik bot pancung. 5 jam. Dan ramai dah jiwa-jiwa yang terkorban. Kadang pergi tu satu bot 4 orang. 4 orang karam. Tak selamat dah. Ui, dahsyat. Itu betul-betul gamble. So, falamma najjakum, bila kami selamatkan mereka, ilal barri, selamatkan mereka dapat sampai ke darat, a'radtum, mereka berpaling. Wa kanal insanu kafura, sungguhlah manusia itu, al-insan, manusia itu, kafura, sangat-sangat kufur. Sentiasa kufur. Allah sebut insan, kita tidak terlepas. Kita tidak terlepas. Ini Allah sebut keadaan paling ekstrim. Keadaan paling ekstrim. Ada bahaya di laut, Allah selamatkan. Dia dapat sampai ke darat. Dalam keadaan biasa, yang tak ada apa-apa gangguan, kan? Manusia terus-menerus berpaling. Tidak ingat Tuhan. A'radtum. Dalam keadaan biasa, manusia terus-menerus berpaling dari mengingat Tuhan. Dalam keadaan ekstrim pun dia berpaling, apatah lagi dalam keadaan biasa. Sebab tu manusia ni, sentiasa kufur. Dia tak sedar nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Wa idza massakumud durru bukan. Afa amintum. Macam surah Mulk. Afa amintum ay yakhsifa bikum janibal barri aw yursila alaikum hasiba thumma la tajidu lakum wakila. Adakah kamu merasa aman bahawa Allah akan menggempakan sebahagian dari daratan itu menembus kamu? Atau dia hantarkan kamu angin ribut yang menghujani kamu dengan batu? Maka waktu itu kamu tidak beroleh siapa pun yang menjadi pelindung. Apakah kamu merasa aman? Semalam saya baca Meteorologi Malaysia sebut tentang kebarangkalian kita akan hadapi banjir besar pada bulan 11. Tak tahu betul ke tak, tapi dia suruh kita berjaga-jaga, berwaspadalah, terutamanya kawasan yang rendah, yang ada sejarah pernah dinaiki air. So 68, Allah tanya tentang kewaspadaan kita terhadap gempa dan angin ribut. Wajarkah kita berasa aman?
Am amintum ayu'idakum fihi taratan ukhra. Atau adakah kamu merasa aman bahawa Allah akan kembalikan kamu sekali lagi ke laut? Loh, tadi dah selamat, terpaksa pergi laut semula. Fayursila alaikum qasifam minar rih. Lalu dia menghantarkan kepada kamu angin ribut yang memecah belahkan segala yang dirempuhnya. Fayughriqakum bima kafartum. Lalu dia mengkaramkan kamu kerana kekufuran kamu. Summa la tajidu lakum alaina bihi tabi'ah. Kemudian sebab engkau dah karam, dah mati, kau tak boleh lantik siapa-siapa untuk jadi peguam bela saman Allah. Wah, menuntut bela tentang itu terhadap kami. Kau tak boleh tuntut bela. Ui, kita betul-betul kena sekolahkan ni. Kita betul-betul kena sekolahkan. Kau ingat kau selamat macam tu. Kau ingat kau selamat. So sama ada kita, dia punya soalan ni macam ni. Sama ada engkau nak jadi hamba atau engkau nak jadi hamba. Selain daripada itu, engkau terdedah dengan iblis dan syaitan. Atau engkau terdedah dengan bahaya yang ada di luar sana. So, dua pilihan. Kau nak terdedah dengan syaitan atau kau nak terdedah dengan bahaya di luar sana? Nak jadi hamba tak? Dan surah ini turun bila? Penghujung Makkiyah. Ingatan penting kepada orang Arab. Fa amintum am amintum. Engkau rasa engkau selamat? Dan sampai 69 ni kita berhenti dulu. Next kita akan masuk ke ayat 70. Walaqad karramna bani Adam. So bila Allah sebut tentang tentang bentuk-bentuk bahaya yang ada, kita boleh melihat dalam bentuk, adakah Allah nak menakut-nakutkan kita? Atau kita boleh melihat begini, sebenarnya sangat banyak bahaya-bahaya yang boleh kena pada kita. Tapi selama ini kita berjalan, kita tidak pun jumpa bahaya-bahaya seperti yang disebutkan begini, kan? Jarang sekali kita dalam perjalanan kita, kita menemui dengan kesukaran dan kesusahan tu. Bukankah itu bukti Allah sudah tunjukkan wa kafa bi rabbika wakila, cukuplah Tuhanmu jadi pelindung pada kamu. Selama ni kita bermusafir, kita tidak susah, tidak sukar. Itu bukti Allah melindungi. Tanpa perlindungan Allah, kita akan temui kesukaran. Temui gelombang tinggi, ribut dan taufan, hujan batu, gempa bumi. Itu bila tanpa Allah lindung. Kerana bumi dia boleh buat semahunya, angin boleh bertiup kencang semahunya. Hanya kerana angin dan bumi itu taat perintah Allah, maka kita terselamat. So, kalau Allah boleh jaga kita daripada bisikan, tindakan
rancangan syaitan, Allah juga boleh lindungi kita daripada bahaya yang ini. So ini benefit yang kita boleh ada, kita boleh dapat bila kita bersedia, bila kita berusaha menjadi hamba dia, hamba Allah. Wow. Barakallahu li wa lakum. Kembali kepada Kak Syidah. Ayat 64 dan sampai ke 66 tadi tu berkenaan dengan rancangan syaitan dan Allah jadikan dirinya sebagai wakil untuk kita lah sematan. Tapi bila sampai ke ayat 66 tu Allah apa kita pasal kapal-kapal raya tu semua apa signifikan? Macam mana Kak? Tiba-tiba je daripada ayat tadi rancangan syaitan daripada ayat 60 kira daripada ayat 1 sampai 65 berkenaan dengan syaitan. Lepas tu pula tiba-tiba je Allah bagi ayat 66 ni berkenaan dengan Allah jadi Allah sebagai wakil kita terhadap usaha kepayahan kita ketika kita berlayar kan. Ayat seterusnya macam mungkin ayat seterusnya macam untuk cari kaitan lagi dengan syaitan menjadikan ke macam mana Ustaz? Okey, ayat 66 tu topik baru. Okey, ayat 66 tu topik baru. Ayat sebelum tu adalah tentang bisikan gangguan daripada iblis dan syaitan, perancangan-perancangan dia. Cuma bila masuk topik baru ini, Allah masih lagi mengekalkan tema, dia sebagai Tuhan yang perlu kita mohon perlindungan. Dia sebagai Tuhan, tempat kita berlindung. Berlindung daripada bisikan syaitan di atas dan berlindung daripada sebarang bahaya, possibility bahaya yang mungkin kita kena. Hasil daripada apa? Gempa bumi yang kita sebut sebagai bencana alam. Allah lah yang menyelamatkan. Kalau Allah boleh selamatkan kita daripada bisikan syaitan, maka Allah juga boleh selamatkan kita daripada bencana alam. Dan kalau kita rasa, bencana alam yang pertama kita dah selamat. Well, tahun lepas ya mungkin selamat ni, tahun akan datang, siapa boleh jamin akan keselamatan. So kalau begitu, untuk memastikan kita benar-benar terlindung, pelan perlindungan ialah kita submit untuk jadi hamba dia. Inna ibadi, hamba dia. Laisa laka alaihim sultan. Iblis dan syaitan pun tiada kuasa, apatah lagi bencana alam yang bersumber daripada bumi dan langit ataupun daripada laut. Yang semua tu makhluk Allah, makhluk yang taat pada Allah. Faham Ustaz, dia sebab tu dia relate dengan ayat 65 tu. Allah tu Al-Wakil, yang untuk lindung kita semua daripada bisikan syaitan dan segala bencana alam. Sebab tu dalam zikir pagi petang tu pun kita dah baca, awal-awal kita baca doa perlindungan daripada syaitan semua kan. Kemudian mai ke belakang sikit kita dah minta bismillahirrahmanirrahim la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Jadi itu dari bencana alam. Jadi memang apa yang Nabi ajar pada kita tu, doa-doa tu sebenarnya terkait dengan ayat-ayat Quran ni lah. Apa yang Allah cerita dalam Quran ni, yang itulah kita perlu minta perlindungan kepada Allah sebab kita ni hamba Allah. Kita kena bertawakal kepada Allah. So Nabi simplify benda tu. Ya Ustaz. Nabi simplify benda tu. Minta doa daripada bisikan syaitan, kemudian minta doa daripada alam, daripada min syarri ma khalaq, daripada apa yang ciptaan-ciptaan Allah yang ada sisi membahayakan kita. Min syarri ma khalaq. Kita baru faham ada connection, ada connection antara ayat tersebut untuk kita jadikan Allah sebagai wakil kita, lindung kita di mana saja kita berada, sama ada kita ada keadaan selesa atau pada kita dalam susah payah. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah hari ini kami rasa hangit Ustaz. Hangit terus garing hari ini daripada ayat 60
63 sampai yang 65 tu memang sifat-sifat yang ada pada kita sebagai orang Islam kan. Sentiasa dalam sikap syaitan tu. Tapi insyaAllah kita mohon perlindungan dan bantuan Allah lah untuk menghadapi segala ujian dan juga ini. Kalau tanpa bantuan Allah memang kita tak mampu. Walau kita siapa sekali, kita kaya, kita miskin pun masing-masing ada ujian dari Allah akan bagi. Tak semesti dia kaya tapi orang miskin pun tak ada ujian dari Allah nak uji dia macam mana kan. Tapi kita pun mungkin hari-hari kita dah berkata orang kaya-kaya, orang berharga semua kan. Tapi yang anak-anak yang miskin tu juga ada juga bahagian mereka kan untuk kita santuni semua tu. Ada kaitan insyaAllah lah. Kasih Ustaz, alhamdulillah atas yang sampai pada pagi ni. So kita endkan sesi pada ini dengan takbir kafarah Ustaz. Subhanakallahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz, terima kasih semua. Terima kasih semua. So insyaAllah kita endkan sesi pagi ni dengan dan insyaAllah kita jumpa dengan lepas ya. Itu saya endkan sesi pagi dengan lepas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak bermusafir ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Syida. Terima Asma, kasih lama tak dengar Nuriza. cakap Asma sama-sama. Masih ada masa juga untuk ikuti walaupun sibuk. Terima kasih Syida. Assalamualaikum. Terima kasih. Kawan tuk. Kawan tuk.